Mungkin ramai di luar sana beranggapan bahawa kalau jadi seorang YouTuber, kita tak perlu macam bayar cukai lah benda semua. Sampai tahap kita orang pernah terpaksa membayar cukai hampir 200,000. Nak White Studio. Q. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatullah Khomeini bin Rahmat Hidayatullah, atau lebih dikenali sebagai Mr. Kokom. Kenapa? Pandang kamera tu ya? Pandang kamera? Pada kamera lagi ni. Oh, okey, yang kali ni. Alright, baik. So, lepas tu baru panahan ya? Interrupt lah. Okey. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatullah Khomeini bin Rahmat Hidayatullah, atau lebih dikenali sebagai Mr. Kokom di YouTube. Saya ada channel saya sendiri yang bernama Mr. Kokom juga. Dia di YouTube dan juga di media sosial lain lah. Okey, lepas tu nombor satu ni semua kat sini. Nak semua kat sini ke sana? Ya, saya bermula. Terus je. Sampai sekarang dan saya akan tim saya sendiri. Okay. Saya mula berkecimpung dalam dunia penghasilan video pada tahun 2017. Bermula daripada Facebook sebenarnya. Dan YouTube ni saja je lah. Saya just upload saja di YouTube. Yang mana kemudian saya makin lama tim kami makin berkembang. Sampailah sekarang kami lebih kurang 12 hingga 14 orang tim lah yang bekerja secara full time. Dan saya ada office saya sendirilah di sini. Okey, baik. Lepas tu? Hai. Q. Q. Halangan terbesar sepanjang. Okey. Halangan terbesar saya ialah pada awal dulu ialah bila saya bermula dengan tanpa ilmu dan tak ada belajar dengan siapa-siapa, ialah untuk mengekalkan tim. Sebab bila kita nak buat video ni, kita perlukan kru. Kita tak boleh buat seorang. Kalau buat seorang boleh, tapi hasilnya mungkin kurang memuaskan dan juga kita tak boleh buat kerja dengan cepat. Tapi pada awal sebelum saya masuk jadi seorang content creator 2017 tu, 2016 tu saya cuba hire 7 orang tim dan akhirnya gagal lah, tak menjadi. Dan namun lepas tu saya mula belajar balik dan belajar balik dengan ramai-ramai guru-guru marketing, guru-guru terutamanya marketing untuk social media. Sebab sebagai content creator kita kena berjaya memasarkan video kita sendiri. Itu yang paling penting. Jadi bila masa tu kita tak ada ilmu, kita orang struggle sikit lah sampai tahap buka kedai dalam berapa bulan, lepas tu tutup balik. Dan akhirnya kita start balik daripada bawah, kita pindah ke office sini dan kita mulakan dengan azam baru lah. Dan sampai sekarang sebenarnya antara struggle terbesar sebenarnya is surviving sebab kalau kita nak buat konten sendiri dan hasilkan video sendiri, dan istilahnya kalau makan hasil tu makan sendiri memang senang. Tapi kalau kita datang dengan tim, kita ada overhead ataupun kos yang sangat besar. Dan antara halangan terbesar bagi kami ialah itu yang pertama. Dan yang kedua ialah halangan terbesar ialah pada penghasilan idea itu sendiri. Sebab ialah minat orang sekejap berubah-ubah. Sekejap dia minat ni, sekejap minat tu, sekejap minat video lawak, sekejap minat video sedih. Sebab kita tak boleh constantly buat video yang sama. Maksudnya macam people like fresh ideas. Dia orang suka benda-benda baru. Jadi kita sentiasa kena kreatif untuk menghasilkan konten-konten yang menghiburkan masyarakat, dan selain daripada itu boleh memberi manfaat jugalah kepada masyarakat. Sebab tu di dalam konten-konten kami banyak menghasilkan nasihat, dan nak sampaikan nasihat tu sendiri pun bukan benda yang mudah sebab dah lah kena generate idea yang kreatif. Lepas tu kita kena matchkan pula nasihat ataupun pesanan ke dalam video tu. So ini antara benda yang sangat sukar, dan yang selain daripada itu ialah yang menjadi halangan kami untuk untuk terus berkembang, benda-benda yang berkaitan dengan legal lah, of course. Sebab contohnya macam kita berhadapan dengan lembaga hasil dalam negeri contohnya kan, sebab mungkin ramai di luar sana beranggapan bahawa kalau jadi seorang YouTuber kita tak perlu macam bayar cukai lah benda semua. Sampai tahap kita orang pernah terpaksa membayar cukai hampir 200,000 disebabkan masa tu kita orang lambat submit, ada denda sikit dan everything. Itu antara halangan juga yang kita orang rasa macam agak berat lah, sebab ialah kita sebenarnya dah hire kita punya accountant pada masa tersebut,
Cuma mereka lambat submit and everything, and then tahu-tahu dah keluar dapat surat daripada LHDN. So tapi nak tak nak kita kena move on dan kena terus mara ke hadapan lah. Dan selain daripada tu kita kena sentiasa kekal untuk relevan kepada masyarakat. So itu ialah antara halangan-halangan yang kami rasa sangat besar untuk kita hadapi dalam proses penghasilan video-video dan juga sebagai seorang YouTuber atau influencer. Tentulah. Tak tahu lebih panjang sangat ke apa ke. Okay, stand by and cue. Dan saya yakin dengan naiknya YouTuber contohnya macam Sami Sazli ke Alif Irfan dan ramai YouTuber baru yang sedang ibarat macam cendawan tumbuh ya. Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan so dia memang sangat ramai dan mereka mula discover potensi untuk yalah jana pendapatan melalui YouTube ni lah. Sebab dulu orang tak pandang sangat YouTube. Orang mungkin dulu Facebook lah, Instagram kan. So YouTube ni kira macam the last lah, yang terakhir untuk diorang pandang. Padahal YouTube ni dekat luar negara, Kokom sebenarnya dah start study dari tahun 2007 lagi. So kenapa 2007 dan sekarang baru macam baru mampu bergerak ataupun adakan tim? Sebab sebenarnya Kokom tak ada ilmu dan Kokom tak ada siapa yang boleh guide Kokom untuk maksudnya macam mana kita nak start sebagai YouTuber, walaupun benda tu sebenarnya dah start lebih kurang pada tahun 2007, which is dah lebih daripada 10 tahun. And then sorry. So kalau anda di luar sana ingin jadi seorang influencer atau content creator, pesanan pertama Kokom sebagai seorang YouTuber ni, korang kena cari ilmu lah. Sebab tanpa ilmu agak sukar sebenarnya kalau korang macam nak survive ataupun korang nak macam compete dengan YouTuber yang sedia ada ataupun influencer yang sedia ada. Sebab macam mana korang nak compete dengan orang yang dah ada follower berjuta atau ratusan ribu ataupun juta. Agak sukar, melainkan korang dah tahu satu teknik yang macam mana kita boleh hasilkan video yang sekurang-kurangnya boleh viral ke ataupun boleh tarik perhatian ramai orang ke. Sebab kunci kita sebagai content creator lah, kita mesti mampu untuk tarik perhatian ramai orang. Kalau tidak, then orang tak nampaklah video kita. So belajar untuk memasarkan video kita dan tarik perhatian orang yang pertama. Yang kedua, kalau kamu rasa jika anda nak jadi seorang content creator, korang kena belajar sedikit sebanyak ilmu agama lah. Sebab ramai yang cuba naik, nak cepat naik and then nak cari jalan pintas. Sebenarnya boleh je dia langgar benda-benda yang macam haram apa benda semua. Contohnya kan, contohnya macam clickbait lah, buat video yang tak tutup aurat lah, buat prank contohnya. So itu antara benda-benda yang sebenarnya dari segi agama tak dibenarkan, tapi ramai yang buat. Sebab apa? Sebab benda tu memang macam aku cakap, benda tu memang menarik perhatian ramai orang. Tapi yang kau komunikasikan ialah dari segi keberkatan lah. Jadi selain korang kena ada okay. Jadi macam Nabi SAW sendiri pesan, kalau korang nak dunia, korang perlukan ilmu. Kalau korang nak akhirat pun perlukan ilmu. So sama juga, nak jadi seorang YouTuber ni korang perlu ilmu. Dan ilmu dunia korang perlukan, ilmu akhirat pun korang perlukan juga. And then yang akhir sekali, bagi Kokom, korang kena anda semua okay. Anda semua kena cuba, anda semua kena berusaha untuk dapat memberi manfaat ataupun sekurang-kurangnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Sebab bila anda berjaya suatu hari nanti sebagai content creator ataupun YouTuber, anda tentunya akan menjadi inspirasi kepada orang ramai dan mereka akan cuba mengikuti anda. So dengan mudah-mudahan bila anda menghasilkan video yang baik dan contoh yang baik, akan jadi satu pahala untuk anda. Mudah-mudahan bila anda jadi seorang content creator ataupun YouTuber yang baik dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan mereka mengikuti anda, anda akan dapat pahala insya-Allah di akhirat nanti. Dan anda bukan saja dikenal dengan seorang YouTuber yang istilahnya berjaya, tapi dikenal juga sebagai seorang YouTuber atau content creator yang bermanfaat kepada orang ramai. So itulah kot. Panjang enggak? Cut. Okay.